Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Pejam celik sedar-sedar je aku dah dekat Asaya Hotel untuk ambil respect 50km TMBT. Planning asal aku mau register bawah 30km. Tapi bini aku cakap dia minat betul dengan baju warna finisher 50km. Dia cakap 50km tu ibarat aku lari 5km fun run tapi ulang 10 kali. Dia siap cakap masih banyak masa untuk aku training. Wah, dia siap buatkan aku strategi kira-kira matematik lagi yang nak menghadapnya aku. Sejak aku register TMBT ni 3 bulan yang lalu, aku langsung tak pernah training hiking dan lari di bukit. TMBT ni adalah first event aku untuk trail run. Kiranya knowledge aku untuk trail adalah zero. Jadi sepanjang 3 bulan ni, aku lebih kepada study pasal mandatory item dan readykan kelengkapan dari vest sampai ke kasut. Rupanya banyak juga makan modal event trail ni kalau kau baru first time. Tapi modal sekali, lepas tu kau boleh recycle balik barang-barang tu untuk kau guna next event. Sebabkan aku tak cukup training untuk event kali ni, habis aku jampi serapa semua barang-barang trail yang aku beli ni, siap dengan package kemenyan lagi. Supaya aku boleh habiskan event ni dalam masa COT. Istighfar kau Ilyas, istighfar. Itu semua syirik dan kurafat. Untuk makluman, COT untuk 50km adalah 17 jam. Starting point jam 6 pagi dekat kampung Lingkubang, Kota Belud, dan finishing line untuk 50km dan 30km adalah dekat Pekan Nabalu. Okeylah, tiada apa sangat aku mau cerita pasal respect collection pada hari ini. Kita harapkan semuanya berjalan lancar hingga ke garisan penamat. Seawal jam 3 pagi lagi sebelum event bermula, pihak organizer sudah memaklumkan di page rasmi mereka bahawa terdapat perubahan jalan sepanjang trail disebabkan angin kencang dan ribut pada malam tadi. Aku dan orang rumah gerak ke tapak event dari Kota Kinabalu seawal jam 3 pagi dan sampai ke tapak event sebelum 4.30. Sepanjang perjalanan memang hujan. Semua para peserta disambut dengan paluan dan tarian tradisional masyarakat Kota Belud. Hujan mulai reda pada jam 5 suku dan alhamdulillah cuaca cerah sepanjang event berlangsung. Tepat pukul 6 pagi, peserta 100 dan 50km dilepaskan bersama. Orang rumah aku pula bergerak dari Kota Belud ke Kundasang dan kami akan berjumpa di Pekan Nabalu dekat finishing line nanti. Untuk peserta dari luar yang tiada transport, organizer turut menyediakan perkhidmatan charter daripada Kota Kinabalu ke Kota Belud dan seterusnya dekat finishing line ke Kota Kinabalu semula. Untuk first 5km, semuanya indah-indah belaka. Drama mula bermula setelah kau mula mendaki. Untuk ke water station pertama, jarak yang perlu kau tempuhi adalah 12.5km. Tapi disebabkan ada perubahan route last minute, semua peserta di-divert 1km lagi untuk sampai ke water station. Maknanya kalau route asal 12.5km, sekarang dia dah jadi 13.5km. Untuk sampai ke water station yang pertama, peserta banyak lalui jalan single trail dan beberapa anak sungai. Jadi untuk single trail ni, kau terpaksa ikut pace orang yang paling depan sekali. Kalau diorang slow, kau pun terpaksalah slow. Kalau diorang berlari, kau pun ialah ikut berlari. Ini adalah first time aku guna hiking pole untuk event. Sebabkan aku masih newbie, benda ni betul-betul dapat membantu aku uphill dan downhill. Cara guna pole ni pula aku banyak belajar dari YouTube dan sekarang baru aku praktikalkan dia. Waktu uphill, pole ni ibarat ada dahan kayu di depan kau untuk kau capai dan daki. Jadi kau akan guna tenaga daripada upper body kau dan lower body kau. Kalau kau nampak macam aku biasa sudah pakai pole ni, ini sebenarnya adalah daripada muscle memory aku yang lama. Aku bayangkan aku makan lencok guna pisau dan garpu sewaktu aku membesar di Batu Pahat, Australia dulu. Kasut yang tak berupa kasut yang korang nampak ni, aku baru je beli. Model kasut ni Brook Cascadia 16. Belum lagi sampai finishing line, begitu sudah keadaan kasutnya. Untuk setiap water station, korang akan top up balik kau punya air dengan air gravity ataupun air bukit. Ini air semula jadi dan level-level spritzer dan ianya selamat untuk diminum. Strategi aku untuk setiap water station, aku akan rehat sepenuhnya sebab aku ada 17 jam untuk habiskan jarak 50km ni. Di sinilah tempat aku rehat dan rawat, refill balik segala keperluan, recovery heart rate dan energi dan teruskan perjalanan ke next checkpoint. Event TMBT ni juga salah satu event yang disokong sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Selain daripada water station, korang akan jumpa juga penduduk lokal berniaga secara kecil-kecilan, makanan dan minuman sepanjang trail sampailah ke finishing line. Ini adalah salah satu contribution yang kita bantu bisnes penduduk kampung. Jadi make sure korang wajib bawa duit kecil untuk berbelanja. Inilah waktunya kalau korang mau feeling bershopping dalam hutan.
Akronim TMBT ni membawa maksud The Most Beautiful Thing. Ianya mula diperkenalkan sejak tahun 2011. The Most Beautiful Thing merujuk kepada pemandangan Gunung Kinabalu yang akan disajikan kepada korang sepanjang laluan trail. Untuk event trail begini, barang wajib yang perlu korang bawa adalah first aid kit. Kuku jari kiri kelingking aku habis luka ketika downhill sebab berpaut pada tali. Jadi untuk next event, aku akan consider bawa glove sebagai protection. Kalau korang ada darah keturunan Wolverine atau Deadpool, mandatory item first aid ni boleh korang abaikan. Untuk route TMBT ni memang mencabar dan teknikal. Tetapi part yang bestnya, peserta diberi peluang melalui laluan trail-trail terpencil orang kampung dan merasai suasana laluan tanah dan kebun yang diorang usahakan. Korang juga akan melalui beberapa anak sungai, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil tu biasanya korang boleh seberang je dengan berlari. Kalau yang agak deras dan dalam tu, organizer akan sediakan tali untuk korang berpaut. Dan untuk sungai-sungai utama yang besar, biasanya sudah siap sedia dengan jambatan gantung, baik diperbuat daripada konkrit, dawai besi, buloh ataupun kayu balak. Untuk makanan pula, makanan berasaskan solid food memang aku sudah sediakan siap-siap dalam beg. Ada satu istilah dalam sukan kita panggil sebagai bong. B-O-N-K. Kebiasaan bong ni disebabkan perut kau kosong. Jadi kalau tiba-tiba bila korang bong waktu event, kau punya mood, kau punya moral waktu tu memang totally out. Jadi ubat untuk elakkan bong, aku kena isi perut dengan solid food sebelum perut kosong. Untuk TMBT, korang perlu scan tag gelang yang dibagi di setiap water station. Jadi untuk tempuhi jarak sejauh 50 km, terdapat 5 checkpoint yang perlu korang scan korang punya tag gelang. Ianya termasuk di finishing line. Kalau ada di mana-mana checkpoint yang korang termiss scan tag tu, automatik korang akan dikira sebagai disqualified. Maknanya korang ada ambil shortcut untuk laluan ke finishing line. Segala scan dan check-in ni adalah real time. Maknanya orang rumah aku boleh sentiasa update online di mana aku berada. Untuk daripada water station kedua ni, aku baru masuk kilometer ke-20. Maknanya aku ada 30 km lagi untuk habiskan jarak perjalanan. Maka di sinilah segala dramanya bermula. Aku punya lower body, peha, betis sampai ke kaki, kram sepanjang perjalanan. Tapi aku perlu gigihkan juga untuk terus sampai ke water station ketiga. Di sinilah istilah mind over body adalah segala-galanya. Ianya bersangkut paut dengan permainan mental. Sebab dalam mindset aku, bukan aku seorang saja yang sakit. Semua peserta sekeliling aku pun merasa benda yang sama. Alamak, kau jatuh tergolek dalam trail ni perkara yang normal. Di sinilah kau jumpa istilah persahabatan. Kau tak kenal antara satu sama lain tapi saling bantu-membantu. Tak ada pun yang mau ketawakan kau walau jatuh macam nangka busuk. Lain kalau kau lari dengan member sendiri. Diorang ketawakan kau dulu baru diorang tolong kau. Ini istilah kita panggil sahabat. Kalau yang ketawakan kau tapi tak tolong-tolong, itu aku panggil sahabat dari neraka. Balik kepada permainan mental tadi. Kalau nak fikirkan tak mau sakit, jangan kau join event. Kalau orang sekeliling kau semua pun sakit tapi diorang boleh teruskan, kenapa kau tak boleh? Lagi satu, aku fikir dah bayar event mahal-mahal. Siap dah janji dengan orang rumah aku jumpa dekat finishing line. Takkan aku mau DNF dekat sini. Aku kena tepati janji dengan orang rumah aku dan aku kena finish what I have started. Biar patah sayap bertongkat paruh. Beginilah semangat orang Banjar kalau sudah bercakap British. Sebab kalau aku fikir aku stop sampai sini, tak ada orang yang akan sanggup papa aku sepanjang perjalanan untuk sampai ke next water station. Begitulah ujian kehidupan. Kau perlu sentiasa bangkit walaupun kau sudah jatuh beberapa kali. Akhirnya sampai juga aku dekat water station 3. Aku ada kurang lebih 20 km lagi untuk habiskan perjalanan. Sebabkan aku dah dibagi tahu dengan orang-orang yang berpengalaman dalam TMBT ni, 20 km terakhir ni adalah yang paling killer. Jadi aku betul-betul gunakan masa di water station ni untuk rest, tukar token dan ready untuk 20 km terakhir. Waktu ni kaki aku dah fresh sebab dah tukar token. Kau bayangkan kau lari 30 km pertama tadi dalam keadaan stokin kau basah. Kalau aku tak tukar stokin di second half ni, memang confirm blister lah kaki aku bila sampai dekat finishing line nanti. Aku pun tak tahu daripada mana aku dapat energi untuk aku teruskan perjalanan ni. Dan macam Walking Dead, aku paksa diri aku untuk teruskan untuk sampai ke next station. Inilah semangat-semangat orang sekeliling aku yang aku tumpang untuk aku teruskan perjalanan ke next station. Sebab diorang pun 2x5 juga Walking Dead. Yang aku perasan, krem dekat kaki aku ni kalau aku berehat memang dia akan makin menjadi-jadi. Tapi kalau aku paksa, dia pandai datang, dia pandai hilang. Macam duit gaji aku juga. Hari ni masuk, esok habis. Untuk water station yang terakhir ni,
Peserta kategori 50km perlu sampai ke sini sebelum jam 6 petang. Lewat daripada masa tu, korang tidak akan dibenarkan untuk meneruskan perjalanan korang hingga ke finishing line. Di water station terakhir ni lah juga baru korang jumpa organizer sediakan solid food untuk kau makan. Di sini ada Maggi Cup sama bubur. 10 jam sudah kau berlari, memang kebulu aku, dua-dua aku ambil. Dekat water station ni aku tak ambil masa yang agak lama. Banding dengan water station 3 tadi, siap ada stretching semua. Aku perlu cepat teruskan perjalanan yang ada kurang lebih 12km lagi. Orang rumah aku pula lepas tahu aku di checkpoint terakhir, dia pun mulalah gerak daripada Kundasang ke Pekan Nabalu untuk jumpa aku di finishing line. Hari sudah semakin gelap dan aku terpaksa juga menempuhi trail ni dalam keadaan berjumpa dengan malam. Psikologi main trail pada waktu malam ni is another level. Bila badan kau dah mulai penat dan kadang-kadang tu kau bersendirian dalam hutan, kau akan bermain dengan halusinasi, terutama di sebelah waktu-waktu maghrib tadi. Berapa kali aku ingat ada orang follow belakang aku, tapi bila setiap kali aku kasih potong, tiba-tiba tiada orang rupanya. Kalau setakat bau-bau wangi dan pelik tu perkara normal. Petua dia, jangan kau mulut celupar dan kau pergi tegur. Mereka dengan alam mereka, kita dengan alam kita. Ini sebuah pengalaman aku hiking malam dalam hutan. Kalau bukan sebab join event, memang taklah aku mau hiking malam-malam begini. Next, aku jumpa benda lucu. Brother ni dah totally exhausted. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Magai. Aku tak dapat bantu apa-apa dekat brother ni, sebab dia pesan suruh aku teruskan dengan perjalanan aku. Misi aku adalah untuk terus daki sampai ke SK Dallas. Sebab ramai bagi tahu kalau kau dah sampai ke SK Dallas, kau cuma perlu daki sedikit saja lagi untuk sampai ke Pekan Nabalu. Dia punya sedikit kau perlu daki sejauh 1.5km dengan ketinggian 300 meter elevation. Akhirnya setelah 7 hari 7 malam pertapaan mencari hang tua di Banjaran Kroka, maka tamatlah perjuangan dan kesengsaraan, air mata darah dan keringat untuk aku tepati janji dengan orang rumah aku berjumpa di finishing line. Syukur Alhamdulillah aku ada masa 2 jam ekstra sebelum tamat masa COT. Dapat juga aku tunaikan janji yang satu lagi untuk dapatkan baju purple untuk dia. Walaupun aku finisher dan potential podiumer daripada belakang, bergambar sebagai PYS, podium yang sebenar di pentas adalah wajib. Selesai je semua, kami terus gerak ke Kundasang untuk aku kabur loading. Next day kami masih stay dekat Kundasang. Kami stay dekat Homeville Homestay, betul-betul dekat dengan Pekan Kundasang. Nombor kontak owner aku akan tinggalkan dekat description di bawah. Ownernya amatlah friendly, rumahnya betul-betul bersih dan harga pun amat berpatutan. Ownernya Muslim dan peralatan dalam rumah ni semuanya lengkap. Kecuali kau minta aircon, memang owner tak dapat nak sediakan. Sebab ini Kundasang, bukan Kuala Kangsar. Kau tak payah pakai aircon pun kau akan bersweater juga pada waktu malam. Kalau korang tanya aku akan join ke tidak TMBT ni pada tahun hadapan, korang tolong subscribe channel ni sebagai tanda support.